Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih yang diucapkan kepada pengurusi selaku Tuan Nazir kita yang dimulakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan sambung dalam bab turutan pembahagian harta pusaka. Muka surat 143. Kita masih lagi dalam bab besar tentang asabah. Asabah ni satu bab yang bagi saya cukup panjang. Cukup banyak perbahasan dalam bab asabah ini. Cuma sering untuk saya ulang balik supaya kita dapat tangkap ilmu yang berkait dengan bab asabah. Dia kena lukis sikit, baru mudah untuk nampak. Asabah ni dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis asabah. Asabah ni maknanya nak kata baki pun tak baki. Jadi tak semestinya baki. Jadi dia ada 3 jenis. Yang pertama asabah bin nafsi. Yang ini semuanya di kalangan lelaki. Semua lelaki. Jenis yang kedua asabah bil ghairi. Yang ini boleh jadi, dia bukan boleh jadi, mesti kena di kalangan lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga asabah ma'al ghairi. Ma'al ghairi. Yang ini perempuan sahaja. Dalil daripada binafsi
daripada hadis Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha, berikan pewarisan pusaka kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li'aula rajulin zakarin, maka ada baki barulah kepada lelaki yang terdekat. Lelaki ini merujuk kepada asabah binafsi. Jenis yang kedua asabah bil ghairi, iaitu di kalangan lelaki dan perempuan dengan nisbah lelaki 2, perempuan satu. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzul unsayain. Difardukan, diperintahkan pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian lelaki 2 bahagian, menyamai bahagian perempuan 1 bahagian. Lizzakari mithlu hazzul unsayain. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, apa dalilnya? Daripada sebuah hadis Nabi SAW, kisah tentang Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, kalau ingat lagi. Dia pernah ditanya oleh seseorang berkaitan tentang pembahagian pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan dan juga saudara perempuan. Maka dia memutuskan, dia memberi jawapan yang salah. Dan dia kata kepada penanya, cuba kamu bertanya dengan Ibnu Abbas. Nescaya jawapannya akan sama seperti mana jawapan aku. Jadi kawan yang bertanya ini bertemu dengan Ibnu Abbas, bertanya soalan yang sama. Kata Ibnu Abbas, kalau inilah jawapan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, bermakna aku tergolong di kalangan orang yang sesat. Ini kata Ibnu Abbas. Apa yang aku tahu daripada Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, anak perempuan akan mendapat 1/2 seorang. Cucu perempuan daripada anak lelaki akan mendapat 1/6, kerana nak mencukupkan 2/3. Kalau masih ingat lagi lah perkiraan tu, untuk mencukupkan 2/3. Dan ada bakinya adalah kepada saudara perempuan atas nama asabah ma'al ghairi. Jadi ingat 3 jenis asabah ini. Dan juga 3 keadaan. 3 keadaan asabah. Yang pertama, dia akan dapat semua bila mana dia bersendirian. Contoh, si mati mempunyai anak lelaki seorang, 2 orang, 3 orang atau 10, semuanya lelaki. Itu je waris yang dia ada. Si mati ni tak ada waris lain. Isteri tak ada, ayah tak ada, ibu tiada, yang ada cuma anak lelaki saja, sama ada seorang atau lebih. Maka anak lelaki ini akan mendapat keseluruhan semua, kerana dia bersendirian atau di antara mereka cuma di kalangan lelaki sahaja. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia akan mendapat baki selepas fardu. Selepas ahli fardu dapat, barulah dia dapat. Contoh, si mati mempunyai, yang mati lelaki, dia mempunyai seorang isteri dan dia mempunyai seorang anak lelaki. Maka anak lelaki ini dia tak boleh mewarisi keseluruhan kerana ada ahli fardu. Siapa dia? Isteri kepada si mati, iaitu ibu dia. Isteri ini kenapa dikatakan ahli fardu? Kerana disebutkan dalam Al-Quran. Ingat, bila kata ahli fardu, bahagian mereka telah ditentukan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Itu maksud ahli fardu. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat yang ke-12, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ila akhir ayat. Ayat yang ke-12 ini menceritakan tentang pembahagian suami. Ketika si mati isterinya ada anak, dapat berapa? Ketika si mati isterinya tiada anak, suami dapat berapa? Begitu juga isteri, kalau yang mati suaminya tiada anak, isteri akan dapat berapa? Begitu juga suami, kalau mati ada anak, isterinya dapat berapa? Dan dalam ayat yang sama juga diceritakan bahagian kepada adik-beradik lelaki perempuan, seibu sebapa dan juga sebapa. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Take note. Ini yang kedua, iaitu dapat selepas ahli fardu. Dia tak boleh terus ambil harta bapanya.
kena bagi dulu bahagian fardu. Siapa? Isteri kepada si mati. Berapa bahagian? 1/8. Dalilnya surah An-Nisa ayat yang ke-13. Bagi kepada isteri si mati 1/8. Ada tak baki? Ada 7/8. Yang itu kepada ahli asabah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tak dapat langsung. Yang pertama dia dapat semua, yang kedua dapat selepas ahli fardu, yang ketiga tak dapat langsung. Ketika mana? Ketika ahli fardu menghabisi keseluruhan harta pusaka. Contoh, si mati mempunyai suami dan si mati tidak mempunyai anak, maka suami dapat berapa? Suami dua keadaan, 1/2 dan juga 1/4. Si mati perempuan, dia tiada anak, maka suami dapat berapa? 1/2. Banyak ke sikit? Banyak, separuh. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata, okey, jelas, sah. Imam kata, alhamdulillah, baca doa, amin ya rabbal alamin. Meninggal isteri kat belakang, belum sempat bersama pun lagi, belum sempat malam pengantin pun lagi, meninggal. Terkejut. Terkejut sebab apa? Terkejut jadi isteri orang. Aku tak pernah jadi bini orang, hari ni aku jadi bini orang. Terkejut pun meninggal. Dapat suami ini 1/2. Tak ada anak, kerana tak ada anak dapat 1/2. Kalau isteri yang mati ada anak, suami dapat 1/4. Begitu juga sebaliknya, kalau yang mati lelaki, tiada anak, isteri akan dapat 1/4. Kalau yang mati suami ada anak, isteri akan dapat 1/8. Jadi keadaan ini yang dikatakan bahagian keadaan ketiga, tak dapat langsung. Suami dapat 1/2, ada baki 1/2. Si mati tak ada anak, dia ada seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa. Berapa adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat? 1/2, kerana seorang. Kalau 2 orang akan dapat 2/3. Kongsi sama rata, kerana semuanya perempuan. Jadi seorang dapat 1/2. 1/2. Ada tak baki? Dah tak ada. Relax. Habuk pun tak ada. Separuh. Habis dah. 1. Jadi pakcik, bapa saudara kepada si mati ni, dia ahli asabah. Asabah apa? Asabah binafsih. Kerana dia lelaki bersendirian. Berdasarkan hadis Nabi, alhiqul faraidah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pewarisan kepada ahli fardu, sekiranya ada baki, beri kepada lelaki yang terdekat. Pakcik ini tadi dia rasa, oh aku ni lelaki terdekat. Wah, menyending malam pertama, malam kedua kematian. Bilalah waris nak cerita tentang pusaka si mati ni? Malam ketiga tunggu, sampai malam ketujuh tunggu baru nak cerita. Dengar, aku tak dapat rupanya, menyesal aku tunggu. Sebab dia asabah, keadaan yang ketiga, tak dapat langsung kerana dihabisi oleh ahli fardu. Jadi 3 jenis dan 3 keadaan. Dan sebut tentang asabah, dia takkan boleh dapat 2 kelompok. Contoh, ini si mati nama Sidik lagi. Dia ada seorang anak lelaki bernama Abu. Mati Sidik, Abu akan dapat harta pusaka jenis yang pertama, asabah binafsi. Dan keadaan yang pertama, iaitu menghabisi keseluruhan harta pusaka. Dia akan dapat semua. Ini asabah binafsi dan keadaan pertama. Jika Sidik ada anak perempuan bernama Ros, 2 sahaja waris yang ada. Adakah Abu akan mendapat asabah binafsih lagi? Tak dapat dah. Dia takkan jadi 2. Dia mesti salah satu, mengikut keutamaan. Yang mana lebih utama? Dekat sini kita nampak Abu, dia boleh jadi asabah binafsih kalau dia seorang. Tetapi bila dia bersama dengan adik-beradik yang lain perempuan, maka dia tak jadi asabah binafsih, dia akan jadi asabah bil ghairi, dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kemudian ada adik-beradik.
adik-beradik lelaki, saudara seibu sebapa lelaki bernama Man. Man ni adik-beradik sidik lelaki, seibu sebapa, sama bapa sama ibu dengan sidik. Dapat ke tidak? Tak dapat dah. Kerana asobah telah dapat di grup yang pertama. Ingat lagi tak grup asobah? Grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Dia ada 4 grup. Grup yang pertama, lihat pada carta ni. Grup yang pertama di kalangan furu' waris. Ini grup yang pertama, ahli asabah. Grup yang kedua di kalangan usul, bapa bawa ke atas datuk. Grup yang ketiga di kalangan adik beradik dan juga anak saudara. Dan grup yang keempat di kalangan akmam, bapa saudara. Jadi kalau misal kata grup 1 dapat, grup 2 tak dapat, grup 3 tak dapat, grup 4 pun tak dapat. Maaf, grup 2 tak dapat, 3 tak dapat, 4 tak dapat. Bila nak dapat grup kedua ni asabah? Jika grup 1 tak ada, baru grup 2 dapat. Jadi maknanya asabah dia takkan dapat 2 golongan. 2 jenis pun takkan dapat. Macam tadi binafsih dengan bil ghairi, takkan dapat, takkan berlaku 2 sekaligus, takkan. Mesti salah satu, sama ada binafsih atau bil ghairi. Ini kalau misal kata bagi keadaan sidik ada abu dan juga ros, anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau contoh ni sidik lagi. Sidik dia ada seorang anak perempuan bernama Ros. Kemudian dia ada seorang saudara perempuan bernama Murni. Kemudian ini saudara seibu sebapa perempuan. Dia ada bapa, tetapi bapa ni abu dah mati. Ada adik-beradik abu, bapa saudara seibu sebapa bernama Ali, contoh. Maka dekat sini apa yang kita nampak? Berlaku tak asabah? Berlaku. Asabah jenis yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Bila kata asabah ma'al ghairi, yang ini di kalangan perempuan sahaja, dia akan menghabisi keseluruhan harta. Dalam keadaan begini, maka Ros akan mendapat 1/2 dan juga Murni akan mendapat asabah bil ghairi, iaitu jenis yang kedua. Dia akan dapat 1/2. Ali dapat ke tidak? Ali dah tak dapat. Walaupun dia asabah binafsi, tetapi walaupun dia asabah binafsi ni jenis yang pertama kerana lelaki seorang, tetapi kedudukan dia lebih jauh dengan sidik berbanding Murni. Murni ni lebih dekat dengan sidik, iaitu adik-beradik, berbanding dengan Ali, bapa saudara kepada sidik. Jadi dia tak semestinya binafsih dia akan dapat. Kalau berlaku binafsih dengan bil ghairi, binafsih tak dapat, takkan berlaku yang dapat bil ghairi. Kalau yang ada berlaku contoh ya, dekat sini kita nampak Murni dapat 1/2 kerana asabah ma'al ghairi. Andai misal kata sidik ada seorang lagi saudara seibu sebapa lelaki bernama Man, Murni ni dapat tak asabah ma'al ghairi dengan Ros tadi, atau Murni akan dapat asabah bil ghairi dengan Man? Mana lebih utama? Kalau Man tak ada, Murni akan dapat asabah, tetapi jenis yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Tetapi dalam keadaan Man ada, iaitu adik-beradik Murni, saudara seibu sebapa lelaki dengan sidik, maka Murni dapat asabah juga, tetapi bukan asabah ma'al ghairi, tetapi asabah bil ghairi. Kerana berlaku 2 orang saudara lelaki dan perempuan, yang ini nisbah lelaki 2, perempuan 1. Nampak? Jadi tak mesti dapat asabah ma'al ghairi. Bila ada lelaki dia tak dapat ma'al ghairi, dia jadi asabah bil ghairi. Bila tiada lelaki baru jadi ma'al ghairi. Mana yang lebih dekat, mana yang lebih utama? Bil ghairi.
Sebab man ini adik-beradik sama level dengan murni, maka dia akan dapat asabah bil ghairi, sebab ada murni dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ini tentang asabah. Ini kena selalu ingat, selalu ulang, sebab asabah ni bab yang cukup panjang. Kalau kita tak dapat faham yang asabah ini, yang lepas-lepas ni takut nanti tak dapat kecam, sebab dia berkait dengan asabah. Baiklah, kita sambung muka surat 143. Turutan pembahagian harta pusaka. Pembahagian harta pusaka akan diberikan kepada ahli fardu dan asabah. Keutamaan asabah mengikut tertib adalah seperti berikut. Keutamaan bila ada dua jenis waris, satu ahli fardu, satu ahli asabah, maka kena dahulukan ahli fardu dahulu. Ada baki baru dapat kepada asabah. Tak ada baki, asabah tak dapat. Meloponglah dia. Kaedah dia mesti kena bagi ahli fardu dahulu, kemudian ada baki baru kepada asabah. Kemudian keutamaan asabah mengikut tertib adalah seperti berikut. Yang pertama, asabah nasabiyah, dengan sebab nasab. Contoh, asabah binafsih, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Tiga-tiga asabah ini dengan nasab, dengan sebab keturunan nasab. Dan yang kedua, asabah sababiyah. Sekiranya si mati tidak mempunyai ahli waris yang berhak atau tiada ahli asabah dan masih terdapat baki. Makna di sini tiada ahli asabah. Asabah apa? Asabah nasabiyah. Di sini dikatakan tiada ahli asabah, bermakna asabah nasabiyah. Tak ada keturunan, nak senang kata. Tak ada waris, tak ada saudara, tak ada anak, tak ada adik-beradik, tak ada pakcik, tak ada atuk, tak ada anak saudara, tak ada sepupu. Dan masih terdapat baki daripada harta pusaka, maka harta tersebut diberikan kepada pihak-pihak berikut mengikut susunan keutamaan. Mereka ini yang nombor 1 sampai nombor 4 ini, dia mendapat asabah sababiyah. Itu maksudnya. Dengan sebab, bukan dengan nasab, tetapi dengan sebab, sababiyah. Dia dapat asabah dengan sababiyah. Keutamaan nasabiyah dulu. Cari dulu. Bila berlaku kematian, tak ada ahli asabah, cari selagi boleh cari. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin ada jauh, sebab tu kena siasat. Tak ada adik-beradik, okey, tak ada adik-beradik. Ada, mati dulu. Tengok anak kepada adik-beradik ada ke tidak? Ada. Pun mati dulu. Tengok ada tak anaknya lagi. Maknanya cucu saudara dengan si mati. Ada, dapat dia asabah. Kena cari, teliti satu persatu. Tak ada adik-beradik, tak ada anak. Ada tak ayah, adik-beradik ayah, pakciknya kepada si mati? Ada, mati dah. Jangan berhenti sampai situ. Tengok anak kepada pakcik, sepupu dengan si mati, ada ke tidak? Ada, tapi mati dulu. Contoh, tengok anaknya pula, ada ke tidak? Ada. Itu ahli asabah. Asabah jenis yang pertama tadi, asabah nasabiyah, dengan sebab nasab, keturunan. Cari dulu sampailah tak ada. Tengok anak pun tak ada, adik-beradik tak ada, dia tunggal. Tengok bapa pun tunggal. Bapa tak ada adik-beradik, makna dia tak ada pakcik, dia tak ada anak saudara. Tengok pula atuk, ada tak atuk ni adik-beradiknya? Saudara, atuk saudara pun tak ada, atuknya pun juga tunggal juga. Cari lagi atas ni lagi, atas pada atuk kita panggil apa? Moyang. Tunggal juga. Maknanya tak ada adik-beradik. Bila tak ada adik-beradik, mustahil ada bawahnya. Bila ada adik-beradik, barulah kena cari yang bawahnya. Boleh jadi adik-beradik meninggal dunia dulu, kemudian ada yang bawahnya, barulah kita cari. Bila dah tak ada, baru pergi kepada asabah sababiyah, dengan sebab. Dan turutan untuk asabah sababiyah, yang pertama adalah baitul mal. Ini yang diamalkan di negara kita, di Malaysia. Andai misal kata tiada ahli asabah yang nasabiyah, maka baki yang ada diberi kepada baitul mal. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan pengembalian di sini, iaitu pembahagian baki tadi, bahagian baki tadi kepada ahli waris fardu secara rod. Yang ni nanti kita akan jumpa
pada muka surat berapa nanti? Bab aul, bab murad, nanti kita akan jumpa. Maknanya ada baki, dia akan pergi kepada ahli waris. Tetapi pengamalan kita di Malaysia tidak sedemikian. Kita akan jumpa nanti dalam bab muka surat 234. Kita akan jumpa nanti 234 dalam bab murad. Kira-kira oh, ada ahli fardu sahaja, ahli asabah tak ada. Ada baki, ada. Pergi kepada ahli fardu tadi, bakinya rod kepada ahli fardu, walaupun dia perempuan, walaupun dia bukan ahli asabah. Contoh, tapi pengamalan kita di Malaysia tidak, dia akan pergi ke Baitul Mal, peringkat nombor 1. Tak ada, baru kembali kepada rod, iaitu ahli waris sedia ada yang mendapat fardu. Ada baki, bermakna dia dapat fardu dan dia dapat asabah, dapat baki. Yang ketiga, zawil arham. Siapa dia zawil arham ini? Ahli keluarga yang tak termasuk dalam senarai waris. Kan kita belajar dah tahu dah, waris yang dikatakan cucu mesti dari anak lelaki. Cucu mesti dari anak lelaki. Cucu daripada anak perempuan bukan ahli waris. Mereka zawil arham. Siapa lagi? Bapa kepada mak, atuk. Kita sebut atuk, dua-dua kita panggil atuk. Atuk belah ayah atuk, atuk belah ibu atuk. Atuk belah ayah waris, atuk belah ibu bukan waris. Itu zawil arham. Tetapi pengamalan kita di Malaysia, sebab ada yang nombor 1 terus pergi ke Baitul Mal. Anda misal kata Malaysia tak ada Baitul Mal, barulah pergi kepada rod, barulah pergi kepada zawil arham. Dan yang keempat turutannya adalah Muslim. Tak ada Baitul Mal, tak ada berlakunya rod, tak ada berlakunya zawil arham. Zawil arham pun tak ada, sebatang kara si mati ni. Maka harta ni tadi akan diwarisi oleh umat Islam, oleh Muslim. Jika ketiga-tiga pihak di atas tidak wujud, maka sesiapa sahaja daripada orang Islam yang menjumpai harta pusaka dan dia mengetahui cara pengagihan mengikut kemaslahatan, maka dia wajib mengagihkannya. Sekiranya dia orang fakir miskin, harus dia mengambil sedikit harta tersebut untuk keperluan dirinya. Tapi kita jangan fikir sampai ke sini, oh mudah-mudahan aku dapat ni. Tak ada. Kita kat Malaysia ada Baitul Mal 2, 3, 4 memang dah dapat dah. Melainkan kalau kita pindah duduk dekat negara lain yang tak ada Baitul Mal, baru ada can dapat harta orang yang kita tak kenal tetapi dia Muslim. Oh, aku boleh dapat ni dengan sebab Muslim. Kita Malaysia tak ada, sebab kita ada Baitul Mal. Kesimpulan, secara ringkasnya, ahli-ahli waris ini terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama, mewarisi secara fardu sahaja. Siapa dia yang akan mewarisi fardu sahaja? Iaitu ada 7. Pertama, suami. Dia tak dapat asabah. Ada waris dia boleh dapat fardu dan asabah. Ada waris dia boleh dapat fardu sahaja. Ada waris dia boleh dapat asabah sahaja. Siapa dia yang dapat asabah sahaja? Adik-beradik lelaki, pakcik, anak saudara, sepupu yang lelaki, dia dapat asabah saja, dia bukan ahli fardu. Siapa dia yang ahli fardu? Yang dinyatakan dalam Quran: suami, isteri, ibu, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Disebutkan bahagian mereka dalam Al-Quran secara terperinci. Kemudian ada juga yang dapat fardu dalam masa yang sama, dia dapat asabah. Ini special, nanti kita akan jumpa siapa dia. Jawapannya ayah. Ayah ni special. Kalau misal kata si mati tak ada anak, tak ada anak lelaki, cucu lelaki pun tak ada, maka bapa dapat 1/, dia ada anak perempuan, bapa dapat 1/6 plus dengan asabah. Dapat 1/6 kerana fardu. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ini ketetapan Allah, bagi 1/6. Dahulukan ahli fardu. Bagi ahli fardu yang lain, ibu dapat berapa? 1/6 juga. Ada tak isteri? Ada isteri dapat berapa? 1/8. Ada anak perempuan seorang, okey, dapat 1/2. Ada baki? Ada, pergi kepada bapa. Jadi bapa dapat 2. Asabah dan juga fardu.
Yang mewarisi secara fardu sahaja ada 7 orang. Pertama suami, yang kedua isteri. Suami 2 keadaan, 1/2 dan juga 1/4. Isteri 2 keadaan juga, 1/4 dan juga 1/8. Bila 1/4? Bila suaminya mati tidak ada anak. Kalau suaminya mati ada anak, maka isteri ni dapat 1/8 saja. Walaupun anak itu bukan anak dengan dia. Faham maksud saya? Dia kahwin dengan duda, dah ada anak. Duda ada anak. Jadi anak tu daripada isteri yang pertama. Isteri meninggal dunia, kahwin dengan isteri yang baru. Kahwin dengan isteri baru, tak dapat anak, matilah laki ni. Isteri dapat 1/4 ke 1/8? 1/8. Kerana status si mati ada anak, walaupun bukan dengan isteri semasa dia mati, tetapi status dia ada anak. Yang penting anak tu anak yang sah taraf, bukan sah taraf atau anak luar nikah. Ibu boleh jadi dapat 1/6, boleh jadi dapat 1/3, boleh jadi dapat 1/3 daripada baqi. Ada 3 keadaan bagi ibu. Nenek sebelah ibu dan ke atas, dia mengambil alih tempat ibu seandainya ibu tiada. Makna bahagian dia juga sama, 1/6, 1/3, 1/3 baqi. Yang kelima, nenek sebelah bapa dan ke atas pun sama, dia mengambil alih tempat ibu. Kemudian yang keenam, saudara lelaki seibu. Dalam bab seibu, 3 jenis adik-beradik. Bila kata saudara, bermakna adik-beradik. Bahasa kita nak faham adik-beradik. Ada 3 jenis adik-beradik yang menjadi waris. Pertama, adik-beradik seibu sebapa. Yang ni sama ibu, sama bapa. Dia akan dapat, kalau seorang perempuan 1/2, kalau 2 orang atau lebih semua perempuan 2/3. Kalau lelaki dan perempuan ada, dapat asabah bil ghairi, nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Jenis yang kedua, saudara ataupun adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak. Sama bapa lain mak. Duda tadi, duda ni tadi ada anak seorang, kahwin dengan perempuan yang baru, isteri baru. Isteri pertama dah meninggal dunia, ada anak, kemudian kahwin dengan isteri baru. Bila kahwin dengan isteri baru, dapat anak. Jadi anak yang baru ni dengan anak yang lama, apa dia punya hubungan? Adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak. Okey, sama bapa dan juga lain mak dengan sama bapa sama mak, seibu sebapa dan sebapa, dia sama konsep, iaitu kalau perempuan seorang 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kalau ada lelaki perempuan, dapat asabah bil ghairi, nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Ini mudah kita faham sebab sama macam keadaan anak, sama macam keadaan cucu. Ada seorang 1/2, 2 atau lebih semua perempuan 2/3. Ada lelaki perempuan, asabah 2 lelaki 1 perempuan. Tetapi jenis yang ketiga ni, adik-beradik seibu. Yang ni special. Adik-beradik seibu dalam surah An-Nisa ayat 176. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa dalam ayat 176, tak silap saya, tentang pembahagian pusaka kepada adik-beradik seibu, sama ibu lain bapa. Kalau tadi lelaki kahwin lain, ini perempuan kahwin lain. Perempuan ini janda, kematian suami, ada dah anak seorang, kemudian kahwin dengan suami yang baru, dapat anak lagi. Jadi anak yang baru dengan anak yang lama, dia punya hubungan adik-beradik seibu, lain bapa sama ibu. Seibu ini kalau lelaki, kalau perempuan, tak kira, dia tak ada nisbah 2/1. Kalau seorang dapat 1/6, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Seorang adik-beradik seibu, tak kira lelaki perempuan, dapat 1/6. Kalau ada 2 orang atau lebih, tak kira lelaki, tak kira perempuan, dapat 1/3, bahagi sama rata. Tak kira dia lelaki atau perempuan, dapat sama rata, kerana dia punya hubungan adalah saudara seibu. Begitu juga saudara perempuan seibu. Yang ini ahli fardu. Saudara perempuan seibu sebapa,
Dia ahli fardu tetapi ketika bersendirian, atau dua orang atau lebih ketika tiada yang lelaki. Yang kedua, mewarisi secara asabah sahaja, ada 12 orang. Yang pertama, anak lelaki, sama ada dia seorang atau dia ramai, semua lelaki, atau bersama dia dengan adik-beradik perempuan. Maknanya si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka yang lelaki ni akan dapat asabah, dia tak ada bahagian fardu. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah, mengambil alih tempat anak lelaki. Yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa, sama keadaan macam anak. Bila adik-beradik dapat, bila tiada anak, tiada bapa, barulah adik-beradik dapat. Kalau tak ada anak, ada bapa, adik-beradik tak dapat lagi, akan pergi ke bapa, sebab bapa special, dapat fardu dan juga dapat asabah. Jadi adik-beradik belum ada can dapat lagi. Tapi jangan takut apa, mati bapa dia pun dapat harta tu juga. Adil ke tidak? Adil. Allah dah aturkan dah, cantik dah. Aku tak dapat sekarang, tapi tunggu bapa mati nanti aku dapat juga harta yang sama. Dia tak dapat masa tu sebab ada ayah menghalang dia, kerana dia adik-beradik. Kemudian yang keempat, saudara lelaki sebapa, sama bapa lain mak. Tiga, ingat, seibu sebapa, sebapa dan seibu. Yang special ni seibu saja, kerana seibu ni dia ahli fardu, bukan ahli asabah. Seibu sebapa dan juga sebapa ahli asabah bagi yang lelaki. Kemudian yang kelima, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke bawah, iaitu anak adik-beradik si mati. Kalau tengok pada rajah ini, ini nombor 8. Tengok balik dalam buku, dalam kitab. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke bawah. Siapa dia saudara lelaki seibu sebapa ini? Anaknya ini. Dia akan dapat. Ketika mana? Ketika bapanya tak ada, iaitu adik-beradik si mati, barulah dapat kepada anak saudara si mati. Kemudian yang keenam, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Tadi seibu sebapa, yang ini sebapa sahaja dan ke bawah. Yang mana kalau kita tengok pada lakaran ini, yang ini, iaitu saudara lelaki sebapa, anaknya. Ini yang ke-9, yang ke-7, yang ke-6. Yang ke-7, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Dia dah masuk dalam grup yang ke-4. 1 anak, 2 bapa, 3 adik-beradik dan anak saudara, 4 pakcik bapa saudara. Bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kerana bapa saudara ada 2, bapa saudara seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa saja. Dia tak ada bapa saudara seibu, tak ada. Yang seibu ni cuma adik-beradik saja. Itu pun ahli fardu, bukan ahli asabah. Kenapa? Dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, surah An-Nisa 176. Yang ini, bapa saudara seibu sebapa, dengan syarat bapa mesti tak ada. Bapa ni grup yang kedua. Anak lelaki dan ke bawah tak ada, grup pertama. Tak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, barulah bapa saudara dapat, kerana di grup yang keempat. Kemudian seterusnya yang ke-8, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Bapa saudara juga, tetapi dia sebapa sahaja dengan bapa si mati. Yang mana? Yang ini. Tadi yang ini seibu sebapa, jauh tak dengan si mati? Jauh. Dia melangkau bapa, dia melangkau saudara seibu sebapa dengan bapa, barulah sampai giliran dia, iaitu bapa saudara sebapa. Kemudian yang ke-9, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa dan ke bawah. Detail mesti kena detail. Sebab kalau kita kata bapa saudara, sebelah mak pun kita panggil bapa saudara. Pakcik kita, wak, acik ke wak ke, bapa saudara juga.
adik-beradik mak kita, tetapi itu bukan waris. Yang dikatakan waris bapa saudara tu mesti melalui bapa si mati, adik-beradik dengan bapa si mati. Jadi nombor 9 ni siapa dia? Anaknya. Kalau dengan si mati sebagai sepupu, sepupu lelaki daripada bapa saudara, seibu sebapa, sebelah bapa dan ke bawah. Kalau tengok pada carta ini, yang mana? Yang ini, yang nombor 12 ni, anak lelaki. Kalau dengan si mati sebagai sepupu daripada pakcik bapa saudara, sebelah bapa yang seibu sebapa dengan bapa si mati. Oh, panjangnya. Yang ke-10, sepupu lelaki, dia kena ada jaduan, dia kena ada carta. Kalau tak, nanti masuk kanan keluar kiri. Jadi baru kita nampak yang mana satu ni. Yang ke-10 ni sepupu lelaki. Bila kita kata sepupu, anak pakcik kita, anak pakcik kita. Kita mati ni, anak pakcik sepupu dengan kita, daripada bapa saudara sebapa, sebelah bapa dan ke bawah. Yang mana kalau tengok pada carta ni nombor 13. Jauh tak dengan si mati? Oh, sepupu. Bukan senang-senang nak pergi ke Baitul Mal. Kita ingat tak ada waris, tak ada anak, tak ada adik-beradik, pergi ke Baitul Mal terus tak. Sampai ke sini nak kena siasat, cari satu persatu. Itu baru satu lapis kematian. Bayangkan kalau 5-6 lapis kematian. Susah ke senang? Susah. Saya ada satu buku nak kongsi dengan tuan-tuan. Buku ni tuan-tuan boleh dapatkan dekat Shopee. Penting ke tak penting? Bagi saya penting. Khutbah pusaka. Dekat Shopee ada jual RM30. Dekat sini dia rimak 24 jam selepas jenazah dikebumikan. Baca khutbah pusaka dalam masa 24 jam selepas jenazah dikebumikan. Maknanya apa? Tuntutan untuk pusaka ini, untuk faraid ini, kalau boleh diurus sesegera yang boleh. 24 jam mati arwah, terus bincang, kumpul adik-beradik, lantik seorang. Ni tuan-tuan lah yang akan jadi nanti ni, yang dah datang mengaji. Adik-beradik lain mungkin tak datang mengaji. Tengok dalam buku ni, apa benda nak dibincangkan sesama waris. Bincang apa benda nak kena buat. 4 perkara daripada harta si mati kena buat. Apa dia? Yang pertama, pengurusan jenazah dah selesai. Siapa guna duit siapa tadi? Guna duit Along kan? Betul. Nak claim ke tidak? Claim, ambil duit arwah. Kalau Along kata tak apa, pakai duit saya je, pakai duit Along je, Along halalkan. Inilah apa, sumbangan terakhir Along untuk arwah ayah. Contoh, tak payah ambil daripada harta pusaka arwah untuk bagi balik. Tak, jadi harta pusaka untuk difaridkan nanti. Tengok balik hutang. Hutang Allah ada ke tidak? Ada. Tak buat haji lagi, badalkan haji RM3,000, RM4,000. Ada tak dia punya puasa yang tertinggal? Ada, bayarkan fidyah. Ada tak kafarahnya? Pokoklah dulu masa muda-muda tak tahan sangat pengantin baru, bulan puasa siang-siang pun jadi. Kena bayar kafarah tu. Hutang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, catat. Ada, bayar. Hutang dengan manusia ada ke tidak? Ada, catat. Bagi. Wasiat, ada tak arwah buat wasiat? Ada, bagi. Selesaikan. Cukup syarat untuk wasiat, wajib laksanakan di kalangan ahli waris. Wasiat hukumnya sunat, tetapi pelaksanaannya oleh ahli waris adalah wajib. Andai misal kata waris meninggalkan wasiat yang dibuat oleh si mati, dalam keadaan wasiatnya itu cukup syaratnya, tak melanggar syarat sahnya, cukup rukunnya, berdosa waris-waris, dah memakan harta yang batil kerana dah mengambil hak orang lain, iaitu penerima wasiat. Dah selesai urusan wasiat, ada baki, barulah faraid. Kenal pasti siapa waris, yang ni waris ke tidak. Ni semua dalam ni ada, boleh dapatkan dalam Shopee. Khutbah pusaka. Kemudian yang ke-11, tuan yang membebaskan hamba, bekas tuannya. Sama juga yang ke-12, puan yang membebaskan hambanya. Ini golongan asabah binafsi. Kalau tengok pada carta ini yang dekat sini, bekas tuan.
kepada hamba, sama ada lelaki atau perempuan. Kemudian mewarisi secara fardu. Saya rasa cukup sekadar inilah. Yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Katanya ada soalan dia. Ada soalan tak sebelum kita akhiri? Ada tu, Nazri tengah tulis. Tak ada soalan. Rugi ni, percuma. Yang ini kiraan Siddiq Asobah. Siddiq tu meninggal. Okey. Dia ada meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anak. Dia ada adik-beradik lagi 3 orang. Ni saya buat macam ni ya, Siddiq. Kemudian dia ada 3 orang anak. Perempuan. Semua perempuan. 1, 2, 3. Okey, kemudian ada isteri. Isteri 1. Okey. Saudara seibu sebapa lelaki ada 3 orang. 1, 2, 3. Okey. Pembahagian dia macam mana? Okey. Dekat sini kita nampak ada waris Siddiq. Siapa dia? Pertama, isteri. Isteri akan dapat berapa? 1/8. Tapi cara dia kita kena senaraikan dahulu. Isteri, ini yang pertama, isteri. Yang kedua, anak perempuan yang pertama. Anak perempuan yang kedua, anak perempuan yang ketiga. Kemudian ada saudara seibu sebapa lelaki 3 orang. Saudara lelaki 1, saudara lelaki 2, saudara lelaki 3. Barulah kita tetapkan bahagian mereka. Isteri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan yang ini, dia akan dapat berapa? Semua perempuan ni lebih daripada seorang. Ingat lagi tak? Ada betul tadi? 2/3. Kalau seorang 1/2. Kalau lebih 2 orang atau lebih, semua perempuan dapat 2/3. Ada tak bagi? Ini asobah. Yang ini semua asobah. Ini dapat asobah bin nafsi, kerana semuanya lelaki. Yang ni kita nanti jangan kira dulu, sebab kita kena kira yang fardu terlebih dahulu. Okey. Bila untuk yang fardu 8 dan juga 3, berapa dia punya asal masalah ataupun GSTK-nya? 24. Sebab apa? 24 boleh bahagi 8, 24 boleh bahagi 3. Nombor yang paling kecil yang boleh bahagi dua-dua ni 8 dan juga 3, iaitu 24. Jadi bahagian isteri dapat berapa? 24 bahagi 8, 3. Isteri akan dapat 3/24. Kemudian 2/3. Tadi 24 bahagi dengan 3 kali dengan 2. Bahagi 3 berapa? 8. Kali dengan 2, 16. 16 ni untuk 3 anak perempuan. Ada tak baki? 16 campur 3, 19. 19, 24 tolak 19, 5. 5 ni baki. Andai misal kata ada harta si mati ni 24 juta. Contoh, ada 24 juta. Ini kiraan ni panjang lagi sebenarnya, sebab nak kena cari satu-satu. Panjang, takut nanti dia berjela-jela. Jadi cukup sampai sini. Nak bagi faham yang mana ahli fardu, yang mana ahli asabah. Andai misal kata ada 24 juta, isteri dapat berapa? 3 juta. 3 juta. Isteri akan dapat 3 juta. Dan anak perempuan yang dapat 2/3 tadi, kongsi sama rata 3 orang ni dapat 16 juta. Bahagilah 3 orang, bermakna lebih kurang dalam 5.33333 juta setiap seorang.
anak perempuan. Ada tak bagi? Ada. 5 juta ini lagi bahagi 3, iaitu 3 orang saudara lelaki. Lebih kurang dalam 1.6 something, 1.600.000 lebih seorang. Nak kira boleh dia panjang lagi ni, sebab nak dapatkan setiap seorang ni panjang kiraannya. Cuma nak bagi nampak yang mana asabah, yang mana ahli fardu. Okey, jelas? Ada soalan lagi? Ada? Tak tahu nak tanya apa? Ya. Bapak dia ni penyata. Okey. Kalau pangkat kita ni kan kira macam weird lah. Lepas tu daripada semuanya wali-wali ni tak ambil pot, tak ambil tahu. Okey. So macam mana dikira dia? Macam mana dikira? Okey, kalau dia tahu bahagian dia waris. Dan dia tahu bahagian dia berapa, dan dia gunakan bahagian dia sahaja, halal lah, tak berdosa, kerana dia tak makan harta orang lain. Tapi boleh jadi tak dia tahu. Dia ada perkara dia tu, ada yang tahu lah. Tapi dia pun kira tak ambil top juga. Tak pula pada dulu itu kontrol je lah itu. Maknanya dia dah takharus. Kita dah tahu kan sebelum ni belajar tentang takharus, dia dah melepaskan hak dia. Tak ada masalah lah. Okay. Faraid ini 2 benda kita kena faham. Satu, ia perintah Allah. Bermakna kita melengahkan, bermakna kita melengah-lengah tentang perintah Allah. Itu yang kita nak kena faham betul-betul. Walaupun kita tak makan harta tu, tetapi kita melengah-lengah perintah Allah. Allah suruh kita bahagi cepat. Kalau boleh 24 jam lepas mati, lepas ke bumi, terus untuk disegerakan pembahagian pusaka. Itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, aturkan tentang pembahagian faraid, iaitu satu je antara hikmah yang penting bagi saya, supaya di kalangan waris tidak memakan harta yang batil. Dia tak makan hak waris yang lain. Dia tak makan harta anak yatim, na'udzubillah. Tapi anda misal kata dah bahagi dan tahu bahagian dia guna bahagian dia sahaja, walaupun ada waris lain tak ambil pot, dia tak berdosa. Tapi agak-agak dia tahu ke tidak? Dia pun tak tahu bahagian aku berapa sebenarnya. Ada satu keping 3 ekar sawit, semua dia bedal semua hasilnya. Sedangkan dekat situ ada hak waris-waris yang lain, tapi tak pernah dikira, tak pernah dibahagi, terus guna dan ambil sendiri, masuk poket sendiri. Dia tak tahu boleh jadi ada di kalangan anak yatim punya hak dekat tanah tersebut, hasil sawit tersebut. Ini yang masalah banyak berlaku. Sebab kita ambil ringan. Sebab mentaliti kita kubur merah lagi, sibuk cerita tentang pusaka si mati. Yang lepas biar lepas. Anda misal kata masih lagi tertanya-tanya berapa bahagian aku kat sini, berapa bahagian adik-beradik yang lain, segera uruskan pusaka. Nak urus sendiri lebih baik, bincang sesama ahli waris yang lain, kenal pasti siapa ahli waris. Nak gunakan khidmat perunding-perunding, silakan. Cuma casnya biasalah, tengoklah, ada setengah perunding ambil mengikut persen, ada yang mengambil mengikut cas perkhidmatan. Untuk proses ni sampai sini casnya sekian-sekian. Nanti dah selesai ni sampai dah keluar geran baru, casnya lain pula. Kalau sanggup nak urus sendiri, silakan. Sebab tu kalau misal kata berlaku kematian, urus segera. Elok-elok kematian satu saja, tak berlapis. Ada di kalangan waris 5 orang saja yang terlibat. Kita nak urus senang ke susah? Senang. Sebab 5 orang je. Panggil 5 orang, bila-bila masa boleh berkumpul, senang, mudah urusan. Sebab kematian pertama dan cepat kita uruskan. Tapi kita tangguh sampai 10 tahun pun tak difaraidkan lagi, tak diuruskan lagi pusaka tanah arwah buyut ke? Muyang, buyut bawah kan. Muyang tak diuruskan lagi. Kita selamba je makan hasil, tak tahu siapa punya.
10 tahun makan hasil, tak tahu siapa punya. Masalah besar tu. Bila kira-kira balik, sepatutnya setiap bulan aku ambil hasil aku cuma 1,000, tetapi tiap bulan aku makan 3,000, 4,000. Macam mana nak pulang balik? Macam mana nak pulang balik? Wajib pulang balik, kerana itu hak waris yang lain. Jangan main-main dalam bab pusaka. Kesilapan kita, satu sebab melengah-lengah untuk menguruskan pusaka. Yang kedua, ambil ringan tentang hukum, ambil ringan tentang harta tadi. Tak apalah, tak ada orang tuntut, aku ambil je lah. Tuan-tuan, bab harta ni masuk dalam poket kita ni cukup ketat dalam Islam. Tuan-tuan keluar jumpa RM100 kat depan tangga, nampak RM100 mungkin terpandang, RM100 warna ungu. Boleh tak ambil? Ambil masuk poket, boleh ke tidak? Tak boleh. Boleh dengan syarat. Dengan syarat kita ambil, kita kena iklankan selama 365 hari, setahun. Hari-hari kena iklan. Tiap-tiap Jumaat sebelum azan Zuhur untuk solat Jumaat, buat pengumuman siapa ada kehilangan tercicir duit RM100 di depan tangga, tarikh sekian-sekian, boleh berhubung dengan saya. Tiap-tiap minggu 365 hari. Tak ada yang tuntut 366 esoknya harus kita guna. Maknanya baru boleh guna. Kita baru jumpa malam ni, hari ni juga habis. Makan harta batil. Walaupun tak ada yang tuntut, makan harta batil lah. Sebab tak mengikut kaedahnya. Kaedahnya kena iklankan selama setahun. 366 hari harus kita guna. 367 esoknya ada orang jumpa kita, Ustaz, itu hari yang duit Ustaz iklankan tiap-tiap hari tu, duit saya rupanya. Selepas setahun 2 hari, setahun sehari kita guna, setahun 2 hari dia mengaku duit dia, dan kita rasa betul lah kot, memang duit dia. Dia cerita-cerita tu memang betul dekat tempat sekian-sekian, nilainya pun sama RM100. Tak apalah, wajib kita pulang balik. Walaupun dah belanja, wajib kita pulang balik. Itu tahap nak faham duit yang luar masuk dalam poket kita, bukan mudah-mudah kita nak ambil hak orang lain. Begitu juga dalam pewarisan. Dalam pewarisan ni tak boleh kita anggap dari segi akal je. Aku yang jaga mak, aku dapat lebih patut. Aku yang sulung, aku patut dapat lebih. Ni guna akal semata-mata. Sedangkan semua ni dah diatur, dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Dia lah pemilik harta. Bukan hanya pemilik, Rabbul Alamin. Hari-hari kita sembahyang, kita baca, kita ikrar Allah iaitu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa dia Allah ni? Tuhan, bukan tuan, Tuhan sekalian alam. Siapa dia alam? Ma siwallah. Selain dari Allah, itulah Tuhannya, Allah. Bukan tuan lagi, Tuhan. Maknanya lebih berhak lagi pada setiap yang ada di alam ini. Dan bila Allah aturkan, bermakna Allah bagi dekat kita bahagian kita mengikut yang Allah dah tetapkan. Bahagian kau sebagai suami dapat 1/4 saja, jangan ambil lebih. Ambil 1/4 je lah. Dan ni je hak kita yang kita boleh guna. Allah bagi dah. Sibuk ambil lebih, ambil harta orang lain, makan harta batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Ya. Kalau nak dituntut tu dia tak. Kena bincang. Nasihat saya, buat satu perjumpaan keluarga. Si mati ni siapa? Moyang. Okey, di kalangan si mati ni berapa anaknya yang ada? Semasa si mati ni meninggal dunia, ada ke tidak ayahnya, ada ke tidak ibunya, ada ke tidak isterinya, ada ke tidak anak lelakinya, ada ke tidak anak perempuannya. 5 waris ni penting. Kita ada 25 orang waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Andai berkumpul kesemuanya, 5 orang ini wajib dapat. Siapa? Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Kena siasat 5 waris ni. Waktu arwah moyang mati, ada tak ayahnya, ada tak ibunya, ada kematian pertama, kirakan bahagian dia pula. Daripada kematian ayah kepada si mati moyang ni,
Siapa warisnya pula? Siapa warisnya pula? Ada tak anak adik-beradik kepada moyang kita ni? Adik-beradik, anak kepada bapa moyang kita. Ada tak adik-beradiknya? Ada. Siapa dia? Senaraikan. Ada 5 orang anak, senaraikan. Mati belaka dah, memang betul confirm mati dah. Umur berapa? Tak kira mati tak mati. Masa si mati ni pemilik harta mati, dia ada dan dia waris. Itu syarat untuk mewarisi pusaka. Waris hidup semasa pemilik harta mati. Walaupun dia dapat hidup sekejap saja, 5 minit. Kemalangan sama-sama, satu kereta kemalangan, pergi ke hospital, bapa mati 9-5 minit, anak mati 9-10 minit. Anak ni mewarisi harta bapa. Kita mungkin fikir, dia dah mati ustaz, perlu ke dia lagi harta pusaka? Ini bukan soal dia mati ke tidak. Ini soal dia ada hak, dan daripada hak dia itu diwarisi oleh waris dia pula. Sama juga keadaan tadi. Lihat bapa kepada moyang, ada tak waris-warisnya? Itu kalau misal kata bapa kepada moyang ada. Kalau misal kata tak ada, tolak dah, selesai dah satu masalah gitu. Ibu pula ada ke tidak masa pemilik tanah ini, moyang ini meninggal, ada tak ibunya? Kalau tak ada, okey, selesai dah. Tak perlu lagi kita nak cari sampai atas dan ke bawah. Sebab boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau ada tu kena cari juga. Tapi kalau misalnya kata moyang ni mati meninggal dunia ketika usianya 80 tahun, bila ayah dah tak ada, kebiasaan atuknya lagi dah tak ada. Kalau dia mati 80 tahun, kemungkinan bapanya mungkin 105 tahun, datuknya 130 tahun. Jadi tak perlu cari sampai ke situ. Okey, tengok isterinya pula ada ke tidak. Kalau kita panggil moyang lelaki, kalau perempuan moyang perempuan lah. Ada ke tidak? Ada. Masa moyang ni mati, isterinya ada. Jadi bahagian isteri berapa? Ada tak anak-anak? Ada. Isteri dapat 1/8. Jadi anak-anak kepada moyang ni berapa orang anaknya? Ada 10 orang anak, contoh 5 lelaki 5 perempuan. Kira 1/8 untuk isteri, baki 7/8 untuk anak-anak, dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Dapat bahagian masing-masing. Semua ni mati belaka dah sekarang ni. Kena kira satu persatu. Daripada mak ni tadi, isteri ni tadi, berapa waris dia orang? Berapa orang waris yang dia ada semasa dia mati pula? Susah ke senang? Susah. Saya dalam Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, ada sahabat-sahabat ahli yang aktif dalam pengurusan pusaka, aktif dalam dakwah, ceramah-ceramah, dalam masa yang sama aktif dalam pengurusan pusaka. Pernah menguruskan, tak silap saya, seingat saya lah dalam perbincangan dalam grup WhatsApp tu, paling banyak seingat saya, atau mungkin ada lebih, 15 kematian. 15 kematian berlapis. Setiap kematian satu persatu tu kena cari siapa pula warisnya. Dan kita akan jumpa nanti last sekali, tak ada lagi dah. Setiap waris-waris yang jumpa ni semua hidup belaka dah. Barulah boleh dimasukkan dalam geran yang baru. Kita punya kaedah dalam geran ni, contoh geran tanah. Geran tanah moyang tadi mati tahun 1980 contoh. 1980 meninggal dunia. Hari ini tahun 2024 baru kita nak uruskan. Patutnya kalau kita uruskan pada tahun 1981 contoh, setahun lepas tu kita uruskan, boleh jadi keluar geran baru, bukan nama arwah dia lagi dah, nama anak-anaknya lah, waris-warisnya. Tetapi tak diuruskan, nak diuruskan tahun 2024. Kena cari setiap waris di kematian selepas pemilik harta ni. Dan akhir nanti kita akan jumpa waris-waris yang hidup akan dimasukkan dalam geran tanah ini. Elok ada 5 nama, seekar boleh jadi 1 ekar ada dekat 100 nama. Sebab dah 15 kematian. 1 kematian 6 waris. 1 kematian yang ni 9 waris. 1 kematian ini 7 waris. Kalikan dengan 15. Berapa? 150 waris. Geleng kepala saya. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Pesan dekat anak-anak, kalau ayah mati, cepat uruskan. Buat file pun saya tak bawa. Yang lepas saya dah ceritakan tentang file. Buat siap-siap file. File ni cukup membantu, sangat-sangat membantu waris kita. Bila kita mati, waris tahu dah nak buat apa.
Waris tahu dah nak uruskan macam mana. Semua dah ada dalam fail tu. Semua dokumen yang diperlukan saya dah nyatakan dalam fail tu. Tinggal sediakan dan waris tinggal submit saja dekat online, dekat MyETAP. MyETAP ni secara online nanti. Waris, siapa yang boleh daftar? Waris, salah seorang waris boleh daftar dalam MyETAP. Ini. Taraf kepentingan, dekat sini akan keluar. Waris si mati, tiada maklumat, pemiutang dan pengcaveat, pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah, pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah si mati, penghulu. Penghulu pun boleh buat permohonan. Tuan-tuan mati, saya boleh buat permohonan pusaka tuan-tuan atas nama penghulu. Walaupun saya dengan tuan-tuan tak ada kepentingan apa-apa, bukan adik-beradik, bukan keluarga, bukan waris, tak ada kepentingan jual beli, saya boleh untuk daftarkan. Tapi penatlah saya. Biasa yang uruskan nombor 1, waris si mati. Ini taraf kepentingan hubungan dengan si mati. Siapa dia? Isteri, suami, anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa, cucu lelaki, sampai tahap cucu perempuan dari anak perempuan pun ada. Yang ni kalau contoh dekat sini, kalau kita faham faraid, cucu perempuan dari anak perempuan bukan waris. Tetapi kenapa dia boleh jadi dengan sebab berlaku kematian berlapis. Dia bukan mewarisi harta si mati, tetapi dia mengambil warisan daripada ibunya yang merupakan anak kepada si mati, tapi dah meninggal dunia dulu. Faham tak maksud saya? Dia bukan waris kepada datuknya, kerana dia cucu daripada anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak perempuan bukan waris. Tetapi ibunya meninggal dunia selepas neneknya meninggal. Neneknya meninggal tahun 2010, ibunya meninggal tahun 2015. Tahun 2024 barulah anak cucu kepada si mati nak uruskan. Boleh. Tetapi atas nama dia mewarisi harta ibunya, bukan harta neneknya. Dia bukan waris kepada nenek, tetapi dia waris kepada ibu. Wallahu a'lam. 9-10 minit cukup takut. Minggu depan ada ya, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, minggu depan kita jumpa lagi. Kita sambung lagi pada muka surat yang ke 145. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya tambah sedikit tentang isu tadi. Macam mana nak buat? Kalau dah tak boleh nak urus, lantiklah mana-mana perunding. Ada kalau kawan-kawan mungkin dapat harga kawan-kawan, cari kawan-kawan yang memang menguruskan pusaka, lantik buat. Kalau yang tak kenal ni biasa dia akan cas mengikut lapis-lapis. Satu lapis kematian dia ada casnya. Satu lapis kematian ada casnya. Bayangkan 15 lapis kematian, berapa cas nak kena bayar. Lepas tu jangan heran kalau orang yang kena bayar kepada syarikat perunding sampai 30,000, 40,000. Tak heran. Sebab urusannya sangat renyah. Kalau tak nak bayar, buat sendiri. Nak senang, buat cepat. Jangan tangguh. Bila bertangguh-tangguh itu yang jadi susah. Nak kumpulkan semua waris, tak payah ramai-ramai lah. 20 orang pun kadang-kadang susah nak kumpulkan. Duduk semeja untuk buat majlis suluh, majlis penerangan, majlis untuk kesepakatan kedamaian semua ahli waris. Nak dapatkan kata sepakat sebelum untuk disubmit ke pejabat pusaka, sebaiknya kena buat majlis suluh. Majlis suluh ni apa? Majlis penerangan. Suluh maknanya perdamaian. Bincang dengan waris-waris. Tanah ni betul kita 20 orang boleh masuk nama, tapi takkan 20 nama nak masuk dalam tanah ni. Bincang. Okey, tak apalah kita masukkan 2 nama saja. Tapi hak yang lain ni macam mana? Hak yang lain ni kami akan bayar. Bincang. Boleh. Itu namanya takharruj, melepaskan haknya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah insyaAllah fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.